Dan salam sehati sejiwa, saya Kamal Firmansyah Kamaluddin. Dan saya Hazel Desmond. Paparan utama Nasional 8 edisi Rabu 23 November. Malaysia desak Myanmar selesaikan isu Rohingya. Rang Undang-Undang Mahkamah Syariah dibentangkan esok. Malaysia menggesa pemimpin Liga Nasional untuk Demokrasi Myanmar NLD, Aung San Suu Kyi, menterjemah kesohoran namanya di peringkat antarabangsa dengan mengambil tindakan proaktif menyelesaikan isu Rohingya. Menurut Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi, kerajaan Malaysia begitu sedih dengan kejadian di Myanmar di mana etnik Rohingya dizalimi tanpa peri kemanusiaan. Dalam temu bual eksklusif bersama RTM, Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid berkata, Malaysia mahu melihat isu Rohingya diselesaikan segera tetapi bukan secara ketenteraan. Ini adalah sebagai satu usaha oleh kerajaan Malaysia dan rakyat Malaysia untuk tidak campur tangan permasalahan negara itu, tetapi jika mereka berada di negara ini di bawah perlindungan UNHCR, maka kita akan meletakkan soal keprimanusiaan di depan dan kita mahu masalah di Myanmar itu dapat diselesaikan, dan penyelesaiannya bukan melalui tindakan ketenteraan. Penyelesaiannya mesti dibuat melalui pendekatan keprimanusiaan. Timbalan Perdana Menteri menegaskan Malaysia di bawah semangat ASEAN sama sekali tidak akan mencampuri urusan dalaman Myanmar. Namun Kuala Lumpur katanya mahu masyarakat antarabangsa bersama-sama menangani isu kemanusiaan itu dengan segera. Atas semangat itu, Kabinet mengambil langkah sendiri membantu etnik Rohingya yang berada di negara ini di bawah naungan UNHCR. Dalam mesyuaratnya minggu lepas, Kabinet meluluskan pengeluaran rekod kelahiran kepada anak-anak Rohingya yang lahir di negara ini. Bagaimanapun, ia bukan sijil kelahiran yang boleh diguna untuk memperoleh taraf penduduk tetap. Rekod kelahiran ini bukan, sekali lagi, bukan sijil kelahiran atau bukan surat beranak, tetapi untuk merekodkan kelahiran saja dan tidak mengizinkan untuk mereka secara automatik menjadi penduduk tetap ataupun warga negara. Ianya dibuat untuk memberikan anak-anak ini peluang pelajaran mengikut sistem pendidikan mereka, bukan mengikut sistem pendidikan kita. Kerana satu hari nanti mengikut rancangan IOM dan UNHCR, mereka akan pulang ke negara asal. Rekod kelahiran itu bertujuan memberi peluang kepada anak-anak Rohingya mengikuti pelajaran mengikut Sukatan Pelajaran Kerajaan Myanmar yang dikendalikan UNHCR dan Pertubuhan Antarabangsa mengenai Migran IOM. Pengeluaran rekod kelahiran itu berdasarkan laporan Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI yang diguna pakai di Sabah bagi menangani isu pendatang asing dari Filipina. Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid juga berkata, Malaysia telah menetapkan tarikh untuk mengadakan konvensyen khas mengenai isu Rohingya di Kuala Lumpur. Bagaimanapun, tarikh itu akan diumumkan dalam masa terdekat setelah jawapan penyertaan daripada IOM, Pertubuhan Kerjasama Islam OIC, PBB dan beberapa badan NGO antarabangsa diterima. Bagi mendoakan keselamatan masyarakat Islam Rohingya yang sedang ditindas di Myanmar, Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM akan mengadakan bacaan kunut nazilah pada solat Jumaat 25 November di semua masjid di bawah seliaannya. Ia termasuk di surau Jumaat di bawah Jabatan Agama Islam Persekutuan Jawi. JAKIM juga meminta kerjasama Majlis Agama Islam Negeri dan Jabatan Agama Islam Negeri di seluruh negara agar turut mengadakan bacaan kunut tersebut. Ketua Pengarah JAKIM Tan Sri Osman Mustafa dalam satu kenyataan menegaskan, JAKIM memandang serius kezaliman di negara Myanmar terhadap masyarakat Islam di Rohingya yang dibunuh dan diseksa di Rakhine. Menurut beliau, ini merupakan satu bentuk pencabulan hak asasi manusia dan penghinaan terhadap umat Islam minoriti di Myanmar. Kunut nazilah merupakan salah satu daripada 3 jenis kunut yang sunat dibaca dalam solat mengikut mazhab Syafi'i
selain kunut dalam solat subuh dan kunut pada separuh malam kedua terakhir dalam solat witir di bulan Ramadan. Kunut nazilah sunat dibacakan ketika umat Islam didatangi bala bencana atau ditimpa musibah seperti ketakutan, ditimpa wabak dan sebagainya. Sejak ketegangan terbaru tercetus di negeri Rakhine, kira-kira 30,000 penduduk Rohingya hilang tempat tinggal dan cuba mencari perlindungan di kawasan sempadan. Malah bantuan oleh Program Makanan Sedunia WFP dan agensi-agensi Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB lain yang dihentikan sejak 9 Oktober lalu menambah penderitaan kira-kira 160,000 penduduk Rohingya di Rakhine yang sepatutnya menerima bantuan makanan serta perubatan. Menurut portal berita The Time, lebih 3,000 kanak-kanak berusia kurang 5 tahun gagal menerima rawatan kerana kekurangan zat makanan menyebabkan 50% daripadanya berdepan risiko meninggal dunia. Bantuan kesihatan kepada 24,000 penduduk turut terjejas. Malaysia perlu memberi tekanan kepada kerajaan Myanmar supaya rejim tentera negara itu berhenti daripada terus melakukan kezaliman dan pembunuhan beramai-ramai terhadap masyarakat Islam Rohingya. Ketua Pegawai Eksekutif Pusat Penyelidikan Hak Asasi Manusia dan Advokasi Sentra, Azril Muhammad Amin berkata, Malaysia sebagai negara yang berpengaruh dalam kalangan negara ASEAN dan Pertubuhan Kerjasama Islam OIC wajar mengetuai tindakan tersebut. Kezaliman rejim tentera Myanmar itu disifatkan sesuatu yang tidak boleh diterima akal kerana mencabuli hak asasi manusia. Tambah Azril, pihak sentra menjemput orang ramai untuk menyertai 2 protes anjuran beberapa pertubuhan sivil di Kedutaan Myanmar di Kuala Lumpur dan di Masjid Negara Sabtu ini. Protes itu bertujuan menyampaikan mesej jelas terhadap rejim tentera Myanmar bahawa dunia sedang memerhati dan tidak akan membiarkan perbuatan jenayah itu dilakukan terhadap rakyat Rohingya. Sementara itu, Yang di-Pertua Persatuan Ulama Malaysia, Datuk Syekh Abdul Halim Abdul Kadir berpendapat OIC dan PBB perlu segera campur tangan supaya kerajaan Myanmar menghentikan tindakan zalim itu. Beliau turut kecewa dengan sikap pemimpin dunia yang masih berdiam diri atas kezaliman oleh kerajaan Myanmar terhadap etnik Rohingya. Menteri Pertahanan Datuk Seri Hishamuddin Tun Hussein pula berpandangan pendekatan dan kaedah ASEAN Way akan diambil dalam isu etnik Rohingya. Ini memandangkan negara-negara ASEAN tidak akan mencampuri urusan hal ehwal dalaman negara anggota. Bagaimanapun, merujuk kepada hasil pertemuannya dengan Menteri Pertahanan Myanmar di Laos baru-baru ini, beliau berharap akan adanya usaha penyelesaian oleh kerajaan Myanmar. Saya semalam maklum bahawa China telah pun menawarkan diri untuk bantu sekiranya perlu. Mereka telah pun melihat kedudukan keselamatan di sempadan Myanmar dan China. Dan di sini pun saya percayalah kalau sekiranya boleh membantu, kita tak teragak-agak. Beliau menyatakannya kepada media di ibu negara. Sementara itu, Mufti Perlis Datuk Dr. Muhammad Asri Zainul Abidin mencadangkan agar pasukan bola sepak negara Harimau Malaysia menarik diri daripada perlawanan Piala AFF Suzuki 2016 yang sedang berlangsung di Myanmar. Cadangan itu dibuat atas dasar prihatin dan solidariti mengecam kezaliman terhadap penduduk Rohingya. Menurut Datuk Dr. Muhammad Asri, tindakan menarik diri daripada sukan berprestij itu sebagai mencerminkan pendirian negara yang majoriti rakyatnya beragama Islam membantah kekejaman yang berlaku. Dalam satu kenyataan, beliau berkata segala bentuk kekejaman atau jenayah penindasan manusia harus dibantah. Segala keputusan bergantung kepada Kabinet. Itu tegas Menteri Belia dan Sukan Khairi Jamaluddin Abu Bakar mengenai gesaan agar skuad bola sepak kebangsaan menarik diri daripada kejohanan Piala AFF Suzuki
yang sedang berlangsung di Myanmar. Menerusi kenyataannya di laman Twitter, Khairi menjelaskan beliau telah membangkitkan isu berkenaan di Kabinet minggu lepas dan akan membangkitkannya lagi dalam mesyuarat Kabinet Jumaat ini. Khairi mengulas gesaan Mufti Perlis Dr. Muhammad Asri Zainul Abidin agar pasukan kebangsaan menarik diri daripada kejohanan itu sebagai solidariti membantah kekejaman rejim junta tentera terhadap masyarakat Rohingya beragama Islam di Myanmar. Sabtu ini, pasukan negara akan menentang Myanmar dalam perlawanan ketiga Kumpulan B. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata sudah tiba masanya sistem kehakiman negara ini dipertingkat sejajar usaha memperkasakannya. Beliau mengulas rang Undang-Undang Syariah 355 yang akan dibentangkan di Dewan Rakyat esok. Tapi tolong hormat, ini undang-undang Islam untuk hanya orang-orang Islam. Kalau tidak faham, kita akan rundingi, kita akan jelaskan. Jangan tentang sebelum faham. Ramai kawan-kawan kita yang tak faham, dalam bahasa lain dipanggil jahil. Bila orang jahil ini tidak belajar, namanya jahil murakkab. Jadi kita tidak mahu di kalangan kita orang Islam terdapat ramai jahil murakkab yang menentang sebelum mereka faham. Beliau berucap pada Simposium Tahfiz Al-Quran Peringkat Antarabangsa sempena sambutan Jubli Emas Darul Quran di Bangi. Sementara itu, bagi Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Datuk Seri Dr. Syahidan Kasim, semua ahli parlimen perlu membuat pertimbangan yang rasional dan tidak bertindak melulu. Ini yang menjadi masalah sebab pertama tafsiran disalah tafsirkan. Yang kedua, orang ambil kesempatan untuk memporak-porandakan pemikiran orang yang sebenarnya tidak ada masalah, tapi kita porak-porandakan pemikiran kononnya ada masalah. Tak ada masalah apa? Kerajaan PAS Kelantan berterima kasih kepada Kerajaan Persekutuan kerana memberi ruang rang Undang-Undang Mahkamah Syariah Bidang Kuasa Jenayah Pindaan 2016 yang akan dibentangkan esok. Timbalan Menteri Besar Datuk Muhammad Amar Nik Abdullah berkata pihaknya menyarankan seluruh ahli parlimen yang beragama Islam tanpa mengira fahaman politik untuk menyokong usul tersebut. Pada masa sama, katanya, ahli parlimen bukan Islam juga diharap menyatakan sokongan pembentangan usul itu. Ini kerana rang undang-undang tersebut tidak melibatkan masyarakat bukan Islam. Datuk Muhammad Amar bercakap kepada media di Kota Baru selepas mesyuarat Exco PAS Kelantan. Usul rang undang-undang persendirian iaitu rang Undang-Undang Mahkamah Syariah Bidang Kuasa Jenayah Pindaan 2016 dijangka dibentang untuk bacaan kali kedua sebelum berakhirnya sidang Dewan Rakyat. Timbalan Perdana Menteri yang juga Ketua Whip Barisan Nasional, Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi dilaporkan berkata, usul tersebut akan dibawa oleh Presiden PAS, Datuk Seri Abdul Hadi Awang. Hampir 1 juta pengunjung disasarkan memeriahkan Karnival Jualan Mega 2016 di Dataran Plaza Angsana Johor Bahru bermula hari ini sehingga 27 November. Perasmian Karnival akan disempurnakan Sultan Johor, Sultan Ibrahim Sultan Iskandar, dan untuk perincian lanjut kita berlintas langsung bersama Siti Murni Abdul Aziz di lokasi. Silakan Murni. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Siti Murni Abdul Aziz berlintas langsung dari Dataran Angsana Johor Bahru sempena dengan Carnival Mega Sale 2016. Apa yang pasti, pelbagai tarikan yang menarik yang ada di sini bermula hari ini sehingga ke 27 November nanti. Dan kalau dapat saksikan di belakang saya ni, tak payah nak bercerita panjang lah. Pastinya banyak sangat tarikan menarik. Adanya track mate yang pastinya menjadi tarikan utama orang yang ramai hadir pada Carnival Mega Sale yang berlangsung di sini. Dan bagi mengulas lanjut berkenaan dengan program berlangsung kali ini, turut bersama dengan saya pada ini merupakan pengarah bahagian pembangunan perniagaan iaitu Encik Ismail Nur Hadi Ahmad Berkeron. Jadi apa khabar? Alhamdulillah sihat. Jadi baik, mungkin boleh kongsikan bersama dengan penonton pada hari ini di sebalik keistimewaan program langsung pada kali ini untuk Carnival Mega Sale 2016. Terlebih dulu kami ingin mengucapkan terima kasih kepada pihak RTM kerana memberikan peluang
untuk mempromosikan Karnival Jualan Mega 2016 ini. Jadi Karnival Jualan Mega 2016 ini bertujuan untuk menawarkan pelbagai jenis sektor perniagaan dengan tawaran harga yang cukup rendah, cukup menarik untuk pengunjung dan penduduk di luar sana. Ya saya. Jadi dalam Karnival ini kita tawarkan pelbagai sektor-sektor perkhidmatan seperti hypermarket, minyak dan gas, sektor pakaian dan makanan minuman dan pelbagai lagi yang ada pada hari ini. Dan kita akan adakan Karnival ini bermula pada hari ini 23 hari bulan sehingga 27 hari bulan November Ahad ini. Sebagaimana saya kongsikan bersama dengan penonton itu satu ialah tarikan utama pada hari inilah Track Mag ada di sini pada kali ini. Jadi mungkin boleh berkongsikan bersama dengan penonton pada hari ini. Jadi antara tarikan utama pengunjung pada Karnival ini antaranya ialah yang kita lihat di belakang ini adalah sebuah truk Mag. Mag truck milik Duli Yang Maha Mulia Tuanku Sultan Johor yang didatangkan khas untuk pameran ini sahaja. Baginda berkenan mempamerkan Mag truck baginda untuk tatapan pengunjung di Karnival ini. Dan untuk Karnival sebegini, banyak maklum malas positif diberikan di kalangan usahawan-usahawan yang terlibat dan saya fahamkan lebih daripada 500 pempamer yang terlibat pada kali ini. Jadi mungkin apa kelebihan yang dicuma pakai untuk usahawan-usahawan yang terlibat pada program kali ini? Ya, jadi kita sediakan sebuah kemah yang cukup besar berhawa dingin sepenuhnya untuk keselesaan pengunjung dan terdapat lebih daripada 520 gerai jualan booth dan 300 pempamer, melebihi 1,000 produk yang ditawarkan di Karnival Jualan Mega ini. Saya rasa itu satu seluas kira-kira 2 padang bola besarnya. Jadi akhir sekali mungkin boleh seru ramai-ramai warga Johor untuk hadir ke Karnival Mega Sale di Plaza di Dataran Angsana pada kali ini. Jadi saya menyuruh kepada penduduk di sekitar Johor Bahru khususnya ataupun di sekitar Johor supaya dan juga di seluruh Malaysia agar mengambil kesempatan ini untuk datanglah beramai-ramai kerana ini pertama kali kita adakan dalam skala yang begitu besar pada hari ini. Baik, terima kasih. Itu dia saudara penjelasan yang diberikan oleh pengarah bahagian pembangunan perniagaan iaitu Encik Ismail Nur Hadi Ahmad Bakaron. Dan apa kata orang ramai di sekitar Johor Bahru, bukan sahaja di Johor Bahru, malah di Kuala Lumpur mungkin boleh turun beramai-ramai ke Karnival Mega Sale 2016. Untuk itu saya Siti Ibn Abdul Aziz. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Malaysia tidak pernah bergantung secara berlebihan dengan mana-mana negara dalam aspek perdagangan dan pelaburan. Malah dasar kerajaan ialah mengamal hubungan terbuka dengan semua negara yang mampu bekerjasama dalam pembangunan ekonomi dua hala. Jelas Timbalan Menteri Luar Datuk Seri Rizal Merican Naina Merican, pertumbuhan ekonomi negara juga tidak terjejas walaupun Presiden Amerika Syarikat yang baharu Donald Trump melaksanakan dasar yang tidak memberi faedah kepada negara. Bahawa Malaysia kita mengamalkan dasar pragmatik. We are not over-relying on one source ataupun kita tidak ada kebergantungan berlebihan terhadap sebuah negara, tetapi sebaliknya kita mengamalkan dasar yang pragmatik di mana ia memberi keuntungan kepada negara dan juga kepada tanah air dan rakyat Malaysia. Menjawab soalan tambahan Wakil BN Jasin, Dato' Ahmad Hamzah, Malaysia juga mempunyai hubungan ekonomi yang rapat dengan negara-negara Asia seperti China, Jepun dan India selain mempunyai pasaran yang luas. Paling ketara menerusi lawatan Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak ke China yang telah berjaya menandatangani 14 perjanjian bernilai 144 bilion ringgit. Kajian di peringkat antarabangsa mendapati tiada sebarang bukti saintifik yang menunjukkan morfin dalam kas-kas boleh mendatangkan kesan buruk kepada kesihatan manusia. Jelas Timbalan Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Hilmi Yahya, penilaian risiko yang dijalankan berdasarkan jumlah kas-kas yang ditambah dalam makanan juga menunjukkan kadar morfin itu adalah rendah dan tidak mendatangkan risiko. Kas dia bentuk biji ataupun subuk lah. Dimasukkan dalam, tapi dia punya konten sebenarnya amat rendah. Dan kajian telah dibuat, dia dimasukkan dalam makanan nasi kandak ke apa ke, termasuk dalam kek sekarang ni tuan betul. Tapi kandungannya amat rendah dan tidak mendatangkan kesan kepada kesihatan mereka yang ambil itu. Dan
Ini telah pun diiktiraf bukan hanya kita yang mengakui rendah, tapi juga di US pun mengakui bahawa kas-kas ini tidak termasuk dalam serenai dadah. Jadi boleh pakai, boleh makan. Nak makan sekanak banyak pun boleh. Ya. Beliau menjawab soalan wakil PKR Kapar G. Manivanan yang mahu tahu sama ada penggunaannya pada makanan seperti kek adalah haram atau tidak. Kas-kas terkenal sebagai ramuan dalam makanan dan secara amnya pengambilan kas-kas sering digunakan di Malaysia terutama dalam masakan nasi kandar, kari serta penyediaan kek. Di bawah Peraturan Makanan 1985, penggunaan kas-kas adalah tidak dilarang. Menurut Datuk Seri Dr. Hilmi lagi, maklumat saintifik menunjukkan kas-kas mengandungi dadah jenis morfin secara semula jadi tetapi tidak akan mendatangkan kesan khayal atau ketagihan kepada pengguna. Skim insurans pekerjaan yang dicadang untuk diwujudkan bagi membantu pekerja yang diberhentikan masih dalam penelitian pihak Kementerian Sumber Manusia sebelum ia boleh dimuktamadkan. Timbalan Menterinya Datuk Seri Ismail Abdul Muttalib memaklumkan perbincangan kini sedang dilaksana di semua peringkat termasuk mengambil cadangan dari pihak Kongres Kesatuan Pekerja Malaysia MTUC. Dalam pada itu, Datuk Seri Ismail turut memberi penjelasan lanjut berhubung tindakan yang bakal dikenakan terhadap majikan yang sengaja tidak membayar gaji pekerja sama ada akibat syarikat gulung tikar atau sebaliknya. Kalau mengikut Seksyen 78 Akta Kerja 1955, jika didapati majikan akan melarikan diri bagi mengelak bayaran upah gaji pekerja di atas permohonan kepada Mahkamah Magistrate boleh memerintahkan majikan ditahan supaya memberi jaminan bond sejumlah wang tertentu sehingga Mahkamah berpuas hati semua tuntutan pekerja telah dibayar. Jika majikan gagal mematuhi perintah untuk memberi jaminan, majikan boleh ditahan penjara untuk tempoh hingga menyelesaikan tuntutan pekerja. Maknanya kita tidak akan lepaskan majikan ini. Beliau memberi penjelasan itu bagi menjawab soalan Wakil Sungai Siput Dr. Michael Jayakumar Devaraj yang mahukan penjelasan mengenai langkah kementerian melindungi kepentingan pekerja yang dihentikan akibat kemuflisan syarikat. Menurutnya, pihak kementerian juga telah menubuhkan pasukan menyelamat yang diwakili oleh jabatan dan agensi di bawah kementerian bagi menangani isu penempatan pekerja ke bidang industri yang bersesuaian. Masalah bekalan air di kawasan Parlimen Lipis bakal diatasi dalam tempoh terdekat. Menurut Ahli Parlimen Lipis, Dato' Abdul Rahman Mohamad dalam pertemuannya bersama Perdana Menteri baru-baru ini, beliau telah pun diminta untuk mengemukakan beberapa cadangan penyelesaian, terutama di lokasi yang dikenal pasti sebagai kawasan hitam. Saya minta supaya kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri memberi bantuan kepada saya sekurang-kurangnya dapat laksanakan black spot dahulu. Di mana black spot itu adalah terdiri daripada kawasan Mela sehingga Kerambik dan Kampung Relai dan sedikit dalam bandar. Dalam bandar ini Yang Amat Berhormat dah bantu sebenarnya sebanyak 16 juta untuk menaik taraf loji air di Sungai Jelai Lipis yang mana sekarang ini dalam proses untuk menentukan kepada siapa yang diberikan kepada kontraktor, iaitu sebanyak kos lebih kurang 16 juta ringgit. Juga adalah bantu dengan kerjasama Kerajaan Negeri Pahang. Awal bulan ini, Tengku Mahkota Pahang Tengku Abdullah Sultan Ahmad Shah menitahkan kerajaan negeri supaya memberi perhatian serius bagi mengatasi masalah bekalan air di negeri tersebut. Dalam pada itu, Dato' Abdul Rahman meminta pihak berwajib mengambil tindakan segera untuk menyelesaikan masalah longgokan sampah di kawasan Lipis yang dipercayai berpunca dari Cameron Highlands. Polis Johor menahan seorang lelaki berusia 48 tahun di Baganserai, Perak kerana dipercayai membuat kenyataan jelik terhadap Sultan Johor, Sultan Ibrahim Sultan Iskandar dan Tunku Mahkota Johor, Tunku Ismail Sultan Ibrahim menerusi laman sosial Facebook. Penahanan lelaki itu pada pukul 10.45 malam tadi disahkan Ketua Polis Johor, Datuk Seri Wan Ahmad Najmuddin Muhammad dalam satu kenyataan media hari ini. Katanya penyalahgunaan laman media sosial itu boleh menggugat keselamatan negara dan ketenteraman awam. Polis Johor turut merampas sekeping kad SIM dan sebuah telefon bimbit dipercayai digunakan suspek bagi membuat kenyataan jelik terhadap kerabat diraja itu. Kes disiasat mengikut Seksyen 233-1-A Akta Komunikasi dan Multimedia 1998.
Jika sabit kesalahan, denda tidak melebihi RM50,000 atau dipenjarakan tidak melebihi setahun atau kedua-duanya. Seorang anggota penguatkuasa Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ maut digilis sebuah lori di Shah Alam, Selangor. Insiden berlaku ketika mangsa dan 3 lagi rakan sepasukan sedang menjalankan operasi jalan raya. Menurut Ketua Polis Daerah Shah Alam, SCP Syafi'in Mamat, kejadian berlaku di lebuh raya NKVE berhampiran susul keluar Plaza Tol Setia Alam kira-kira pukul 1.30 tengah hari. Insiden berlaku ketika Muhammad Rizwan Mat Yusof, 34 tahun dan pasukannya baru selesai memeriksa sebuah lori trailer. Pemandu lori kemudian beredar, namun kenderaan terbabit dipercayai terundur lalu melanggar anggota JPJ berkenaan. Akibatnya mangsa terperosok di bawah lori dan maut di lokasi. Pemandu lori berusia 68 tahun ditahan untuk siasatan dan kes dirujuk mengikut Seksyen 41-1 Akta Pengangkutan Jalan 1987. Mayat mangsa dihantar ke Hospital Shah Alam untuk bedah siasat. Seorang buruh ladang dihadapkan ke Mahkamah Magistrate Gua Musang atas tuduhan membunuh jirannya awal bulan ini. Bagaimanapun, tiada sebarang pengakuan direkodkan daripada Hafizul Mat Hanafi selepas pertuduhan dibacakan di hadapan Magistrate Muhammad Faiz Omar. Dalam kejadian 11 November lalu, mangsa Rojali Muslim meninggal dunia tanpa sempat menerima rawatan di klinik. Tertuduh berusia 34 tahun didakwa membunuh Rojali di tepi Jalan Aring 8, Kuala Berang kira-kira pukul 4 pagi. Tertuduh didakwa mengikut Seksyen 302 Kanun Keseksaan dan Seksyen 34. Magistrate Muhammad Faiz menetapkan 11 Januari depan untuk sebutan semula kes. Mahkamah tidak menawarkan jaminan kepada tertuduh. Sementara itu, 4 lagi suspek yang ditahan bagi membantu siasatan dibebaskan dengan ikat jamin RM2,000 setiap seorang. Susulan laporan Ketua Audit Negara 2015 Seri 2. 6 jawatan kuasa siasatan khas telah ditubuhkan kerajaan untuk menyiasat 10 teguran punitif melibatkan penyelewengan, penyalahgunaan kuasa, salah laku atau kecuaian pelaksanaan tugas di 6 kementerian. Ketua Setiausaha Negara Tan Sri Dr. Ali Hamzah berkata 6 kementerian itu ialah Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pendidikan Tinggi, Kementerian Kerja Raya, Kementerian Pertanian dan Industri Asas Tani, Kementerian Tenaga, Teknologi Hijau dan Air dan Jabatan Perdana Menteri. Siasatan itu bertujuan memperoleh keterangan yang relevan daripada aspek kesaksian dan keterlibatan pegawai dalam kes-kes yang dilaporkan. Berdasarkan siasatan tersebut, sehingga semalam, 3 daripada 10 teguran mempunyai asas untuk dimulakan prosiding tata tertib yang melibatkan 5 pegawai. 5 teguran lagi didapati tiada unsur penyelewengan, penyalahgunaan kuasa, salah laku atau kecuaian pelaksanaan tugas. Sebaliknya memerlukan penambahbaikan sistem, prosedur dan peraturan semasa. Penelitian susulan telah diadakan bersama Jabatan Audit Negara, Kementerian Keuangan, Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia, Penasihat Undang-Undang Jabatan Perkhidmatan Awam dan disahkan tiada kes terhadap teguran tersebut. Beliau berucap pada sesi bersama media mengenai laporan Ketua Audit Negara tahun 2015 Siri 2 di Putrajaya. Dalam laporan Ketua Audit Negara, terdapat 902 teguran untuk tindakan pembetulan atau 95.6% yang melibatkan penambahbaikan sistem dan prosedur dan 42 teguran punitif atau 4.4% melibatkan 6 kementerian, 5 badan berkanun persekutuan dan 8 kerajaan negeri. Bank Negara Malaysia mengekalkan kadar dasar semalaman OPR sebanyak 3% pada mesyuarat Jawatankuasa Dasar Monetari MPC hari ini. Governor Bank Negara Datuk Muhammad Ibrahim berkata pada kadar semasa, tahap akomodatif monetary adalah konsisten dengan pendirian dasar untuk memastikan ekonomi domestik terus berada pada landasan pertumbuhan yang mapan. Dalam keadaan inflasi yang stabil
disokong oleh perantaraan kewangan dalam ekonomi yang terus kukuh. Risiko ketidakseimbangan kewangan telah dapat dibendung. Walau bagaimanapun, MPC akan terus memantau risiko ini bagi memastikan prospek pertumbuhan keseluruhan yang mampan. Inflasi keseluruhan bagi tahun ini dijangka berada pada paras lebih rendah antara 2 hingga 2.5%. Bagaimanapun, ringgit dan kebanyakan mata wang pasaran sedang pesat membangun telah mengalami pelarasan yang mendadak dan turun naik yang ketara. Ia disebabkan ketidakpastian yang berterusan dalam persekitaran ekonomi dan dasar global serta perkembangan geopolitik. Bank Negara Malaysia akan terus menyediakan mudah tunai bagi memastikan pasaran pertukaran asing domestik berfungsi dengan teratur. Pasaran modal kekal dapat diakses, kukuh dan cair. Mudah tunai sistem perbankan lebih daripada mencukupi. Ekonomi domestik terus berkembang pada suku ketiga tahun ini didorong terutamanya oleh aktiviti sektor swasta serta sokongan daripada ekspor bersih. Bank Pusat yakin aktiviti sektor swasta akan terus menjadi peneraju utama pertumbuhan pada masa akan datang. Secara keseluruhannya, ekonomi Malaysia kekal pada landasan pertumbuhan seperti unjuran yang dibuat pada 2016 dan 2017. Penyusutan nilai ringgit tidak akan menjejaskan kemampuan Permodalan Nasional Berhad PNB untuk membayar dividen yang kompetitif kepada pelaburnya tahun ini. Presiden dan Ketua Eksekutif Kumpulan Dato' Abdul Rahman Ahmad berkata ini memandangkan kebanyakan saham kendalian PNB dilaburkan dalam negara. Persentage pelaburan asing sebenarnya tak banyak, lebih kurang 2%. So impact untuk PNB adalah neutral. PNB juga ada invest untuk melaburkan dalam syarikat-syarikat strategik di Malaysia. So syarikat di mana yang mereka mendapatkan revenue daripada luar negara, saya rasa dia menolong dan meningkatkan. Lebih-lebih lagi kita punya pelaburan kebanyakannya adalah di dalam pasaran domestik equity. Tapi insya-Allah kita akan cuba untuk memberi satu pulangan yang pada saya kalau benchmark dengan apa yang didapat dalam unit-unit aset pelaburan yang lain, saya rasa kita amat kompetitif dan lebih daripada apa yang diberikan. Beliau bercakap kepada media selepas pertandingan akhir kuis pelaburan PNB 1 Malaysia kategori badan beruniform di Putrajaya. PNB telah mengagihkan dividen dan bonus berjumlah 3.56 bilion ringgit daripada 9 dana unit amanahnya sepanjang tahun ini. Manakala jumlah terkumpul pengagihan dividen dan bonus sejak 1981 hingga Oktober 2016 telah mencecah 147.17 bilion ringgit. Bilangan pelabur PNB juga meningkat kepada 300,000 pemegang unit sepanjang 10 bulan pertama tahun ini dengan pertambahan bersih unit dalam edaran mencecah 7.14 bilion unit. Penggiat industri berkaitan teknologi digesa memainkan peranan masing-masing dan melakukan inovasi dengan sewajarnya bagi merangsang pertumbuhan ekonomi digital negara. Timbalan Menteri Komunikasi dan Multimedia Datuk Jailani Johari berkata peranan industri penting memandangkan sumbangan ekonomi digital kepada keluaran dalam negara khasa KDNK dijangka mencapai 20% menjelang 2020. Jelas Datuk Jailani, Kementerian Komunikasi dan Multimedia akan memainkan peranan penting dalam mempercepat pertumbuhan ekonomi digital. Untuk itu, 1 bilion ringgit akan dibelanjakan bagi menambah baik infrastruktur di seluruh negara serta menyediakan platform digital untuk menjadi pemacu perkhidmatan. Beliau berucap merasmikan sidang kemuncak kepimpinan PIKOM 2016 bertemakan era teknologi disruptif di ibu negara. Bercakap kepada media kemudiannya, Datuk Jailani berkata kerajaan melalui Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia dan Perbadanan Ekonomi Digital Malaysia ingin bekerjasama rapat dengan penggiat industri untuk menyemarakkan pertumbuhan ekonomi digital. Malaysia gagal kekang Vietnam.
Borussia Dortmund kenduri gol. Piala AFF Suzuki 2016. Skuad negara berdepan laluan sukar untuk ke separuh akhir apabila tewas 0-1 kepada Vietnam dalam perlawanan kedua kumpulan B petang tadi. Dalam perlawanan yang berlangsung di Stadium Tuwuna Yangon, Myanmar itu, Harimau Malaysia dilihat lebih berhati-hati sepanjang perlawanan berlangsung. Perlawanan yang berlangsung dalam cuaca panas terik menampakkan dominasi pasukan Vietnam. Anak-anak buah Dato' Ong Kim Swee pula tidak banyak mencipta melakukan percubaan berbahaya. Pada minit ke-42, ketua pasukan Amri Yahya melakukan percubaan ke gawang Vietnam namun rembatannya melepasi palang. Seminit kemudian Ahmad Hazwan Bakri pula melakukan percubaan namun rembatannya dari luar kotak penalti ditangkap kemas penjaga gol Tran Nguyen Man. Bersambung babak kedua, Vietnam terus menguasai permainan namun kecemerlangan penjaga gol negara Khairul Fahmi Cik Mat berjaya mematahkan banyak percubaan lawan. Syazwan Zainun pula cuba mencipta gol namun sepakannya pada minit ke-51 tepat ke arah Nguyen Man. Begitu juga dengan percubaan Ahmad Hazwan pada minit ke-66. Sebaliknya, rembatan Nguyen Trong Huang pada minit ke-79 berjaya menewaskan Khairul Fahmi untuk Vietnam di depan 1-0. Kedudukan itu kekal hingga tamat perlawanan untuk Vietnam kini menduduki tangga teratas kumpulan B dengan kelebihan 3 mata. Malaysia pula perlu menang perlawanan berikutnya untuk menghidupkan peluang ke separuh akhir. Separuh akhir Liga Hoki Selangor TNB QNet 2016. UPM KPT buat pertama kali melangkah ke perlawanan akhir selepas menewaskan pasukan dari Pantai Timur Kelab Hoki X Hamzah dengan kemenangan 2-0. Sebaik whistle perlawanan dibunyikan, kedua-dua pasukan saling berasak untuk mendapatkan jaringan awal. Namun tiada sebarang jaringan dihasilkan meskipun pasukan dari Pantai Timur yang dibarisi ramai pemain kebangsaan dan kelab bijak menghidu beberapa peluang terhidang. Manakala anak buah Azlan Saufi yang terdiri daripada pemain kelab dan penuntut IPT turut melakukan beberapa serangan balas ke kubu lawan namun tidak berhasil. Persambung suku kedua, UPM KPT akhirnya memperoleh gol pembukaan pada minit ke-49 menerusi gol padang oleh Mat Afzanizam. Selang 4 minit, UPM KPT menambahkan jaringan, kali ini menerusi Mat Hafiz. Kedudukan 2-0 itu kekal hingga tamat perlawanan. Menanti UPM KPT di perlawanan akhir nanti sama ada UITM atau MBPJ yang sedang beraksi ketika ini. Sementara itu, jurulatih UPM KPT Azlan Safi Ahmad Supian berpuas hati segala percaturan dan disiplin anak buahnya di separuh akhir menjadi. Sebenarnya ini planning kita. Kita takkan main dengan dia sebab dia ada national player. Kita tahu kemampuan dia. Kita tak nak terlampau awal. Kita tak nak terlampau awal menyerang sebab kita tahu kemampuan mereka dan kita cuba datang dengan perlahan. Alhamdulillah dengan apa yang kita plan, alhamdulillah kita berjadi . Kapten pasukan UPM KPT Amir Zulkarnain Ahmad Rabani pula mengakui saingan sengit dan kuat kedua-dua pasukan meskipun pernah menewaskan lawan 3-2 di peringkat kumpulan. Dia punya national player dia Fizi Sa'ari, so kita punya game jadi tough lah. So game tu tim Kelantan dapat buat corak daripada Fizi Sa'ari lah. Nasional 8 berakhir di sini. Segmen bersama YB menyusul.